Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo. Anda menonton Buletin 1.30 bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama tengah hari ini. Adun Jenerali Muhammad Sanusi Mat Noor dilantik Menteri Besar Kedah yang baru. Kenaikan mendadak harga ayam, 103 notis dikeluarkan kepada peniaga seluruh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemelut politik di Kedah berakhir dengan pelantikan Adun Jenerali Muhammad Sanusi Mat Noor sebagai Menteri Besar Kedah ke-14. Pelantikan itu selepas mendapat perkenaan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah. Timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah itu dijadual mengangkat sumpah jawatan petang ini. Perkara itu diumumkan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Sheikh Mahmud Naim di Wisma Darul Aman Al-Ustar. Perkenaan itu selepas Sultan Salahuddin mengadakan pertemuan dengan semua 36 adun Jumaat lalu. Bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Mukhris Tun Mahathir telah tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti Ahli Dewan Undangan Negeri. Dan dengan itu, baginda telah berkenan menerima peletakan jawatan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Mukhris Tun Mahathir sebagai Menteri Besar Kedah serta ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan lain. Pada hari ini, 17 Mei 2020, selaras dengan perkara 37/6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah. Perolehan sokongan itu menyaksikan Perikatan Nasional memperoleh majoriti 23 di DUN, manakala Pakatan Harapan 13. Pelantikan itu seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 35 dan Perkara 37/2/A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah. Istiadat pelantikan akan diadakan di Pejabat Sultan Kedah di Wisma Darul Aman sekitar jam 3 petang ini. Baik, terdahulu Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir dalam sidang media khas memaklumkan peletakan jawatannya bersama semua Exco berkuat kuasa hari ini. Namun beliau bersama 12 lagi adun tekad untuk bergerak sebagai pembangkang berwibawa sehingga PRU akan datang. Saya meredai dengan keadaan ini dan dengan rela hati bersedia melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar. Apa juga perkembangan politik yang mungkin atau tidak berlaku di peringkat persekutuan, saya dan rakan-rakan PH serta Yang Berhormat Datuk Wira IR Amiruddin Hamzah bertekad untuk bergerak sebagai pembangkang sehingga Dewan Undangan Negeri Kedah dibubar selewat-lewatnya pada bulan Mei 2023. Beliau pada masa sama turut mengumumkan peletakan jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dan lain-lain jawatan berkaitan. Kedudukan beliau sebagai pengerusi Bersatu Kedah bagaimanapun kekal. Kesemua adun Pakatan Harapan dan adun Bersatu Anak Bukit Datuk Insinyur Amiruddin Hamzah hadir pada sidang media itu. Dan untuk perincian istiadat pelantikan dan angkat sumpah jawatan sebentar lagi, kita terus sahaja ke Wisma Darul Aman di Al-Star bersama wartawan Kumaran Rajamoni. Silakan Kumaran dengan laporan terkini anda. Ya, Yanti, Majlis Pelantikan Menteri Besar baharu akan berlangsung di Pejabat Sultan Kedah Sultan Salahuddin Sultan Badlishah di Wisma Darul Aman ini sekitar jam 3 petang nanti. Dan pelantikan itu akan diadakan secara tertutup susulan daripada pandemik COVID-19 dengan dihadiri hanya oleh pegawai-pegawai kanan dan yang berkenaan sahaja. Dan susulan atau selepas daripada pelantikan itu, Menteri Besar baharu dijadualkan
media sulung beliau di lokasi tempat saya sedang berada ini, iaitu di bilik gerakan Wisma Darul Aman. Dan untuk makluman ya, Muhammad Sanusi merupakan adun kali pertama di Januari selepas memenangi pilihan raya umum yang lalu, dan beliau mempunyai pengalaman dalam bidang politik apabila menjadi setiausaha politik kepada mantan Menteri Besar Kedah iaitu Tan Sri Azizan Abdul Razak. Dan pasca pilihan raya umum yang lalu, Muhammad Sanusi juga telah dilantik sebagai Ketua Pembangkang dan telah 2 tahun menyandang jawatan itu. Menariknya, pelantikan Sanusi ini sebenarnya mengulangi sejarah kali kedua Sanusi menjadi Menteri Besar di Kedah apabila Menteri Besar ke-7 sebelum ini merupakan Tan Sri Sanusi Jonet. Dan pasca pelantikan Muhammad Sanusi ini, tumpuan pastinya terarah kepada pelantikan exco di negeri ini atau ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri seramai 10 orang, dan pelantikan mereka itu nanti akan memberikan gambaran lebih jelas tentang struktur kepimpinan di negeri Kedah ini dan sekaligus memberikan hala tuju yang jelas tentang pergerakan kepimpinan dan kerajaan negeri Kedah. Saya kira itu dahulu perkembangan semasa dari Wisma Darul Aman. Yanti? Baik, terima kasih Kumaran atas laporan anda itu. Kita ke laporan berikutnya. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. ...103 notis dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP kepada peniaga ayam di seluruh negara. Ia bagi mendapatkan penjelasan sumber bekalan ayam, ekoran kenaikan mendadak harga bahan mentah itu yang dikesan di beberapa negeri, terutamanya di Terengganu. Harga ayam paling tinggi direkodkan di Terengganu dengan RM9.60 sekilogram berbanding negeri lain. Julat harga ayam sepatutnya di bawah RM6 sekilogram. Kita dah keluarkan 103 notis. Semalam 7 notis saja berkaitan dengan kenaikan harga ayam ni. Hari ini sampai 103. Dan mungkin akan bertambah lagi menjelang hari raya ni. Jadi kita berharap pengguna supaya konsisten melaporkan kepada kita untuk tindakan kita ambil agar peniaga-peniaga ni akan dibawa kepada pengadilan lah. Notis berkenaan mengkehendaki peniaga mendedahkan dari mana sumber bekalan diperolehi termasuk harga kos. Beliau terdahulu melakukan pemeriksaan dan tinjauan bekalan keperluan asas di Kangar Perlis. Dalam pada itu, di Johor, 37 peruncit serta peniaga ayam diberi notis bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan punca kenaikan harga yang dikesan sejak seminggu lalu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP dalam satu kenyataan memaklumkan hingga kini 71 pemeriksaan dijalankan dengan tumpuan ke atas gerai di pasar-pasar awam. Hasil pemantauan yang dijalankan terdapat kenaikan harga di sebahagian besar premis jualan dan pasar awam. Selain itu, siasatan juga telah dilakukan terhadap 5 pemborong utama dan 3 peladang bagi melihat punca sebenar kenaikan harga. Tinjauan di pasar awam Lakin pagi tadi mendapati harga ayam yang dijual meningkatkan harga RM8.90 sekilogram berbanding RM7.50 sekilogram sebelum ini. Peniaga mendakwa kenaikan tidak dapat dielakkan susulan kenaikan harga oleh pemborong sejak minggu lalu. Kenaikan harga ayam di Johor mencetuskan kegusaran dalam kalangan pengguna ketika membuat persiapan menyambut 1 Syawal. Pengguna boleh menyalurkan maklumat dan aduan berkaitan kekurangan bekalan atau kenaikan harga menerusi kaedah tertera. Mukim Tanjung Karang kini bebas daripada kes aktif COVID-19 menjadikan Kuala Selangor sebagai daerah kedua di Selangor yang berstatus zon hijau. Berdasarkan maklumat yang dikongsi oleh Pasukan Petugas Pencegahan COVID-19 Selangor (STFC), tiada lagi pertambahan kes aktif COVID-19 dikesan di kawasan itu sehingga 12 tengah hari semalam. Jumaat lalu, daerah Kuala Selangor merekodkan 1 kes aktif menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 49 kes. Namun sehingga tengah hari semalam, tiada kes aktif di seluruh mukim.
Selain itu, 6 daerah lain di Selangor yang masih berada pada zon kuning adalah Sabak Bernam dengan 3 kes aktif, Kelang 11, Hulu Selangor 8, Hulu Langat 39, Gombak 12 dan Sepang 1. Sehingga semalam, Selangor merekodkan jumlah kes terkumpul sebanyak 1,628 dengan 122 kes aktif dan pertambahan hanya 1 kes baru. Malah negeri berkenaan turut merekodkan sebanyak 1,441 kes sembuh dengan 21 kematian setakat semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL meneruskan pemantauan dan kawalan di Pasar Borong Kuala Lumpur bagi menghalang kemasukan warga asing tanpa permit kerja yang sah. Menurutnya, langkah itu dilakukan di pintu masuk dan keluar Pasar Borong yang terletak di Selayang itu. Menerusi satu hantaran di Facebook hari ini, di BKL memaklumkan rondaan di sekeliling kawasan tembok juga dilaksanakan bagi memastikan tiada warga asing yang menggunakan tembok sebagai laluan pintas. Tindakan berkenaan untuk memastikan tiada warga asing tanpa permit kerja sah yang terlepas masuk. Tambahnya, pemantauan rapi itu akan diteruskan dari semasa ke semasa. Pada 6 Mei lalu, di BKL memaklumkan akan mengambil tindakan tegas dengan menguatkuasakan undang-undang kecil sedia ada bagi memastikan tiada warga asing terlibat dalam industri perniagaan, khususnya sektor penjajaan. Ibu bapa diingatkan agar tidak membawa anak-anak keluar membeli belah, terutamanya untuk mendapatkan barangan keperluan menjelang sambutan Aidilfitri tidak lama lagi. Selain warga emas dan mereka yang mempunyai penyakit kronik, kanak-kanak juga tergolong dalam kumpulan berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19. Sejak kerajaan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada 4 Mei lalu, ramai ibu bapa dilihat mula mengambil kesempatan membawa anak-anak keluar rumah. Masing-masing bagi tidak menghiraukan bahaya musuh senyap yang menanti di luar rumah apabila tegar mempertaruhkan nyawa anak mereka semata-mata untuk mendapatkan barangan keperluan hari raya. Alasan yang kerap diberikan, takut baju dibeli tidak padan dengan ukuran dan tiada penjaga di rumah. Meskipun tiada lagi kes kematian positif membabitkan kanak-kanak berusia bawah 12 tahun, sehingga semalam Kementerian Kesihatan merekodkan sebanyak 317 kes positif virus itu adalah dalam kalangan kanak-kanak. Daripada jumlah itu, 112 kes atau 35% dilaporkan dalam kalangan kanak-kanak berusia 4 tahun ke bawah dan 22 kes membabitkan bayi berusia kurang setahun. Justru itu, ibu bapa perlu menjadi benteng pertahanan untuk mengelak anak-anak mereka menjadi mangsa virus yang telah meragut seramai 113 nyawa di negara ini. Selain dituntut mendidik anak-anak mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Persatuan Pengarah Filem Malaysia FDAM merayu agar kerajaan mempertimbangkan permohonan penggiat industri filem dan siri televisyen untuk menyambung tugas penerbitan, terutamanya sesi penggambaran sebelum Aidilfitri ini. Presidennya Dr. Ahmad Ibrahim berkata, ia bagi memberi peluang kepada mereka untuk menerima bayaran sebagai persediaan menyambut Hari Raya. Beliau mengulas kesediaan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM untuk mempertimbangkan permohonan penggiat industri bagi meneruskan kerja mereka. Jelasnya, prosedur operasi standard SOP komprehensif cadangan FDAM sudah dihantar kepada KKMM oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS. Justru beliau bersedia untuk bertemu pihak berkaitan termasuk Majlis Keselamatan Negara MKN bagi memberi penjelasan lanjut mengenai SOP penggambaran itu. Sekiranya kelonggaran bersyarat untuk penggambaran itu diberikan esok, katanya, pihak produksi belum terlambat untuk mendapat duit raya. Khamis lalu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah memaklumkan mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan memutuskan pelaksanaan SOP berkenaan dalam masa terdekat selepas meneliti impak pelaksanaannya bersyarat dan kesan pembukaan semula operasi sektor ekonomi. Menurut data FDAM, terdapat kira-kira 875 karyawan filem dan TV termasuk 35 ahli FDAM mewakili 35 syarikat penerbitan hilang mata pencarian sejak penguatkuasaan PKP mulai 18 Mac lalu. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan terbangsa. Satu lagi kematian akibat COVID-19 dilaporkan di Singapura semalam. Kes membabitkan seorang lelaki warga emas rakyat Singapura berusia 67 tahun yang meninggal dunia di Hospital Besar Sengkang. Ia sekaligus menjadikan angka maut meningkat kepada 22 mangsa.
Warga emas itu yang juga kes 1,516 disahkan dijangkiti COVID-19 pada 7 April lalu dan mempunyai sejarah penyakit jantung iskemik, hipertensi dan hyperlipidemia. Kementerian Kesihatan Singapura MH dalam kenyataannya mengesahkan 465 kes jangkitan baru COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 27,356 kes. Dalam pada itu, 3 lagi kluster baru dikenal pasti semalam, sementara kluster terbesar S11 Dormitory merekodkan 2,569 kes yang disahkan setakat ini. Republik itu turut mengumumkan 1,094 kes dibenarkan keluar hospital. COVID-19 meragut nyawa pertama di Nepal semalam membabitkan seorang ibu berusia 29 tahun yang baru melahirkan anak. Perkara itu disahkan Timbalan Jurucakap Kementerian Kesihatan Nepal dalam satu kenyataan. Wanita berkenaan baru melahirkan anak di sebuah hospital di Kathmandu 6 Mei lalu dan dibenarkan pulang sehari kemudian. Mangsa kemudiannya mengalami demam dan masalah pernafasan dan dirujuk ke hospital apabila keadaannya bertambah buruk. Dalam pada itu, bayi dan anggota keluarga mangsa akan menjalani saringan COVID-19 dan akan dikuarantin. Nepal telah melaksanakan perintah berkurung sejak 24 Mac selepas kes kedua disahkan berlaku. Negara itu setakat ini mencatatkan sekitar 281 kes jangkitan pandemik berkenaan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian buat waktu ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin dikongsikan, email ke news@tv3.com.my. Mengakhiri paparan tengah hari ini, saksikan norma baru di United Kingdom apabila orang ramai mula memilih untuk mengayuh basikal berbanding menaiki pengangkutan awam. Kesan positifnya, selain mempertingkatkan tahap kesihatan, industri pengeluar basikal dilihat mempunyai masa hadapan yang cerah dengan perkembangan itu. Teruskan menonton TV3. Saya Azlianti Ibrahim. Salam hormat dan Assalamualaikum. Macam mana tak kena lah. Tak jadi lagi. Senang je buat kuih tu. Mak. Wah, selesa, Mak. Dah kenapalah budak-budak ni? Banyak yang tak kena bila berjauhan. Nenek, selamat Hari Raya. Tapi biarpun raya kali ini berbeza, Jomlah ambil gambar ramai-ramai. Aidilfitri masih terang di jiwa. Vivo